Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Oh, ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu. Cantik. Siapakah yang cantik itu? Pastinya wanita. Baik, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia, dan dengan mood yang dipersembahkan lagu cantik tadi oleh Didi and Friend Basker. Saya rasa hari ini perasaan saya macam berbunga-bunga, Fiza. Alhamdulillah. Kalau cakap tentang cantik, definisi cantik itu sebenarnya subjektif kan? Kerana cantik itu mungkin berbeza di mata setiap kita. Ada orang melihat kecantikan itu menggunakan mata, tapi ada orang juga yang melihat kecantikan itu dengan hatinya. Ini yang kita nak kongsikan hari ini. Bagaimana kita melihat kecantikan itu dengan hati, yang mana setiap dari kalangan wanita ini sememangnya sangat cantik, sangat istimewa dalam dunia dan juga cara mereka sendiri. Kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita hari ini. Di sebelah saya Fahrin, dan juga penonton kita bersama dengan Puan Zuraini Kamal selaku aktivis kanser. Kalau boleh kita kongsikan sikit yang mana Puan Zuraini ni pada tahun 2012 mengidap kanser endometrium. Tapi alhamdulillah hari ini dah pun sihat dan berbakti pula membantu mereka yang menghadapi masalah kanser. Selamat datang. Terima kasih kerana jemput. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita kepada Fiza dan juga sahabat kita. Baik, dan bersama dengan kita juga di studio adalah Puan Siti Fatimah Badrun, wanita OKU yang juga seorang pemandu e-hailing yang terus juga hari ini mungkin berehat sekejap datang wanita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, jadi inilah wanita yang terus memberikan inspirasi buat kita, juga buat anda semua di rumah sana. Baik, dan cukup menarik secara ringkas kita dah berkongsikan tentang mereka, dan bagi Puan Zuraini sendirilah mungkin boleh secara ringkasnya bercerita mengenai bagaimana melalui cabaran dan kini bergelar seorang cancer survivor dan membantu juga mereka yang lain. Okey, kanser ni mitos dia ialah semua orang tahu kalau kanser akan berakhir dengan kematian. Jadi ini yang kita cuba lakukan. Saya sendiri telah menjalani rawatan dan ia bukan mudahlah kerana masa itu saya ibu tunggal. Anak 3 orang masih kecil, tapi berkat bantuan sokongan rakan-rakan dan juga rakan senasib, dan alhamdulillah saya dah berjaya dan sihat. Berjaya menghabiskan rawatan yang diperlukan. Alhamdulillah. Dan dari situlah saya mendapat inspirasi untuk membantu rakan-rakan yang lain. Kerana rupanya ramai sakit kanser, mereka tak habiskan rawatan. Mereka takut nak menjalani rawatan, jadi kita tubuhkan kumpulan sokongan yang dinamakan Cancer Society Malaysia. Jadi sebenarnya kumpulan sokongan alam maya yang sebenarnya mengajak, membimbing rakan-rakan senasib untuk meneruskan rawatan. Memang teruk rawatan kanser. Kemo teruk, radio teruk, pembedahan pun menyakitkan, tapi kita terpaksa lalui kerana kita nak sihat. Dan alhamdulillah saya sebagai buktilah bahawa kita boleh sihat. Saya nak ambil sikit semangat dan juga inspirasi ini, kekuatan ini yang perlu kita ada menjadi seorang wanita, kerana setiap daripada kita ini mungkin mempunyai masalah yang berbeza-beza, cabaran yang juga berbeza-beza, tidak terkecuali Puan Siti Fatimah. Mungkin kalau kita melihat kepada keadaan, ada yang dilahirkan sempurna, ada yang lebih istimewa seperti Puan Fatimah sendiri. Dan bagaimana keistimewaan ini bukan menjadi satu penghalang untuk Puan menjadi pemandu e-hailing. Kalau boleh nak cari rezeki kan, kat rumah jual nasi lemak pun boleh kan, ataupun kerja di pejabat dan sebagainya. Tapi apakah yang mendukung Puan untuk bangkit, bangun dan hari ini menjadi inspirasi kepada wanita lain? Bagi saya tak nak susahkan orang. Saya rasa saya boleh berdikari. Hidup tu kena teruskan. So kita berdiri di atas kaki sendiri.
Tapi apa yang membuatkan Puan terfikir, terdetik untuk mencuba bidang ini? Mungkin ada banyak cabarannya kan berbanding kerja di pejabat dan sebagainya. Salah satunya masa fleksibel. So saya tak perlu rushing. So saya rasa saya boleh bergaul dengan ramai orang. Okey. Tapi rasanya ada tak kelebihan atau keistimewaan seorang pemandu e-hailing wanita ini? OKU lagi kan? Kelebihannya macam selama ni orang tak percaya yang OKU boleh memandu kan. Takut-takut nak naik. Sekarang ni macam dah biasa dah. Okey, alhamdulillah. So saya rasa seronok. Saya melihat apa yang dikongsikan oleh Puan Zurani dan juga Puan Siti Fatimah, mungkin ada dua konteks yang berbeza. Mungkin Puan Siti Fatimah juga ingin keluar daripada zon keselesaan, mencabar diri sendiri, dan ini juga harus kita adaptasi, kita ambil inspirasi ini. Kadang-kadang kita yang sempurna ni pun macam-macam merungut kan. Betul. Penatlah kerja Sabtu Ahad, cakap di sendiri. Sampai malam, sampai tak sihat dan sebagainya. Tapi rupanya ada orang lain yang dalam keadaan yang lebih sukar tapi mampu untuk bangkit dan terus meneruskan pekerjaan. Ini bukan kisah kita di sini sahaja. Kita juga nak kongsikan tentang kisah wanita-wanita hebat ini juga yang banyak menabur bakti dan juga berkorban bagi membantu dan juga menyantuni insan lain. Ini kisah yang sempat rakan wartawan kita Ain ke perkampungan orang asli di Ulu Kinta Ipoh baru-baru ini. Dan ini inspirasi jururawat orang asli. Kita saksikan. Silakan. Sebagai seorang jururawat tu, bila kita pakai je uniform kita terus rasa bersemangat dan kita boleh buat kerja seperti biasa, kita anggap benda tu akan selesai. Wira tak didendang. Ungkapan yang wajar diberikan buat petugas kesihatan, terutamanya jururawat. Sanggup bersusah payah meredah perjalanan sejauh 60 km setiap hari dengan menaiki pacuan 4 roda, antara cabaran getir yang dihadapi petugas kesihatan dalam menggalas tanggungjawab ke perkampungan orang asli. Menempuh jalan darat yang berliku dan mengharungi sungai sudah menjadi rutin biasa buat Azliza Nurhidawati Cekdin dan pasukannya demi memastikan masyarakat orang asli tidak ketinggalan menerima perkhidmatan kesihatan. Pasukan Bergerak Orang Asli ataupun sekarang kita panggil Klinik Bergerak Orang Asli Kinta, perkhidmatan kami merangkumi semua untuk penduduk orang asli, termasuk perkhidmatan kesihatan wanita, kesihatan ibu mengandung, kesihatan kanak-kanak, kesihatan pesakit luar. Kami akan masuk setiap hari mengikut jadual. Sebab jadual kami akan susun daripada setahun lah. Jadual tu kami akan buat setiap kampung ada sekurang-kurangnya 1 kali lawatan sebulan. Meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran semasa bertugas, namun ia tidak pernah menjadi penghalang. Sebaliknya, penat lelah menempuh perjalanan jauh, hilang tak kala melihat pesakit yang dirawatnya kembali sihat dan menjalani kehidupan seperti biasa. Bila kita dihargai, saya rasa itulah titik paling atas seseorang wanita untuk berjaya. Kami akan rasa macam kami akan berpuas hati dan kita orang rasa kita tugas kita rasa selesai bila kita dapat merawat seseorang daripada dia teruk sampai dia boleh berjalan semula. Itu adalah pengalaman paling manis untuk kami dan dia berterima kasih dengan kami sebab menjaga dia. Dan dia akan ingat kita, Missy, dulu pernah jaga saya daripada mengandung, sekarang anak saya dah besar. Itu adalah pengalaman yang paling manis dan kita boleh tengok dia punya kesihatan dia jadi baik dan dia bertambah sihat sebab jagaan kita. Mengakui tidak mudah menggalas tanggungjawab berkhidmat di dalam sektor kesihatan, dia menjadikan arwah ibunya sebagai idola dan kekuatan untuk terus berkhidmat dalam kerjaya yang mulia ini. Sebagai inspirasi saya adalah arwah mak saya sendiri sebab dia sentiasa pesan kepada saya apa pun yang berlaku kita tetap kena jadi baik walaupun kita tak diberlakukan baik. Dan kita sebagai perempuan, kita jangan cepat mengalah dengan sesuatu benda yang mencabar ataupun yang datang sebagai dugaan kita. Saya jadikan dia sebagai inspirasi saya sebab dia adalah wanita yang paling saya hargai dalam dunia ni.
Tanpa mengira agama, bangsa maupun siapa jua, menunaikan khidmat bakti kepada mereka yang memerlukan menjadi satu tanggungjawab buat wanita ini. Pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Biarpun bergelut dengan 1001 dugaan dan cabaran, jasa dan perjuangan setiap dari mereka ini wajar diberi penghargaan oleh setiap lapisan masyarakat. Sesungguhnya pengorbanan wanita itu tidak ada henti, tidak ada hujungnya, dan begitu juga kita menghargai pengorbanan seorang jururawat yang juga bertugas tidak kira masa membantu mereka yang memerlukan. Saya kira bukan sekadar jururawat kan, kalau tahun lepas untuk Hari Wanita kita sempat juga bersama dengan pemandi jenazah COVID wanita. Tahun lepas kita sempat santuni ramai sebenarnya hero-hero tak didendang. Tahniah diucapkan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak, dan kita nak terus tanyakan kepada Puan Zuri. Ini juga ibarat hero ataupun wirawati yang tak didendang, yang mana banyak jasa bakti pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit, keringat dan air mata sama-sama untuk membantu insan yang lain. Bagaimana Puan mendapat kekuatan itu? Apatah lagi melihat mereka dalam keadaan kekurangan, memerlukan dan inginkan perhatian dan bantuan. Kita rasa kita perlu bersyukur, sebab itu kita memberi dan membantu yang lain, sebab saya dah survive dan alive, masih hidup, diberi peluang kedua. Dan memang sukar sebenarnya. Sebab rawatan kanser ni panjang. Sakit kanser melalui pengorbanan yang bukan sikit. Masa, kewangan, dan saya percaya tak mudah untuk setiap pesakit menjalani rutin rawatan yang berulang-ulang ke hospital. Itu kos. Jadi bila kita pergi ziarah, terutama yang di luar bandar, saya banyak bantu, terutama khususnya kawasan Kedah, di luar bandar yang kurang berkemampuan nelayan, pesawah, penuri getah, mereka kadang-kadang tak mampu ke hospital. Jadi di sini peranan kita, pertama kita memberi mereka sokongan. Kita harap mereka teruskan rawatan, dan pada masa sama kita akan tahulah bahawa mereka ada masalah. Ialah bantuan kadang-kadang lambat. Jadi kita cuba bantu. Ada yang kita bantu biaya bil, bawa ke hospital. Dan yang paling penting ialah kita memberi mereka dorongan dan semangat untuk meneruskan rawatan, memastikan mereka, terutama wanita, kalau dia sakit, dia tak nak tinggal rumah, dia tak nak pergi hospital sebab dia memikirkan anak dan keluarga. Sebenarnya itu salah. Jadi kita bagi tahu wanita, jangan takut untuk ke hospital. Buat rawatan dulu, dah sihat, baru kita boleh jaga keluarga. Jadi di sinilah peranan kami selaku cancer survivors atau sukarelawan atau aktivis. Sebenarnya lah kita bersama-sama membantu masyarakat rakan nasib khususnya. Rasa nak pegang tangan. sorry. Betul. Dia teribu sikit. Tak apa. Kita melihat sebab dalam kalangan penonton kita ini mungkin sedang mengalami nasib yang sama, ataupun ada ahli keluarga mereka yang mungkin dalam keadaan kesusahan, kesukaran, sedang sakit, bukan sahaja kanser tapi mungkin mengalami penyakit-penyakit yang lain. Mungkin ketika ini hilang semangatnya. Mungkin dengan perkongsian dan inspirasi yang diberikan oleh Puan ini, kita merasakan bahawa mereka tidak keseorangan. InsyaAllah sama-sama kita bantu diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita untuk bangun, bangkit dan menghargai wanita-wanita yang ada. Baik, sementara itu saya ingin kongsikan, ini ada komen di Facebook oleh Siti Hajar Abdul Halim. Okey, Siti Hajar kata, kami bukan lahir dari rahim wanita ini, tapi wanita ini kental membela dan menjaga kami di saat hilang ibu dan ayah dari kecil sehingga kami berempat berkahwin. Semuanya sampai sekarang kami menjaga, sentiasa berada di sisi wanita ni. Wanita ni pekakkan telinga, tiada siapa yang mampu dan mahu menjaga kami. Kami di sekolah, dari sekolah sampai menara gading. Jasa beliau tak terbalas. Wanita nombor 2 terhebat dalam hidup kami, adik-beradik selepas arwah emak. Love you, Mak Su. Itu ada gambarnya di situ. Saya sedih lah hari ini, beri emosi. Kan? Okey. Penuh inspirasi. Ini daripada Encik Nur Azman Yatim. Ini katanya gambar yang kita kongsikan ini wanita istimewaku. Hampir 31 tahun bersama. Dari kecil kita main pondok-pondok, main kahwin-kahwin, sehinggalah menjadi jodoh bersama sehingga kita dikurniakan 4 orang anak. Sweet kan? Sesungguhnya maafkan diriku kiranya banyak melukai hatimu. Terima kasih menerimaku seadanya. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia. Wah, ucapannya cukup indah, cukup manis. Okey, baik, kita terus ingin kembali bersama dengan Puan Siti Fatimah. Okey, kalau kita melihat wanita ni, orang kata, ini pastinya dah berbeza sekarang. Orang kata insan yang lemah.
Tak ada. Kalau dulu kita dengar secara klisenya orang kata mereka insan lemah, mereka hanya mengharapkan bantuan, mengharap dilindungi dan juga kadang-kadang ada kalanya dikatakan perlu dimanja dan meminta-minta. Tetapi Siti dah buktikan ini adalah satu yang berbeza. Satu kekuatan yang luar biasa, bukannya sebagai seorang wanita tapi seorang OKU yang juga memilih satu bidang yang kita fikir ini mungkin antara yang terakhir lah kalau untuk seorang OKU dan wanita untuk pilih. Jadi di mana datangnya kekuatan itu untuk terus meneruskan kehidupan menjadi seorang wanita yang kuat dan hebat ni? Kekuatan itu datang dari diri saya sendiri. Sebab saya rasa kalau tak ada orang bantu saya, siapa nak bantu saya kan? Betul. Diri sendiri kena bantu. So saya tak fikir panjang. Saya perlu buat apa yang saya perlu. Puan Siti, ada tak cabaran-cabarannya? Maklumlah kadang-kadang kan penumpang kan kita manusia kita ada hati, perasaan, lumrah kita. Kita akan ada kadang-kadang orang putih kata first impression dan sebagainya. Apabila penumpang tu tengok Puan Siti dalam keadaan Puan Siti begini, ada tak macam mereka macam nak cancel ke ataupun tak nak ke, ataupun sememangnya masyarakat kita di Malaysia ni sangat-sangat positif, bersifat terbuka dan sangat menyokong golongan OKU juga? Sebenarnya tak ada. Diorang pun tak tahu saya OKU. Alhamdulillah. Kadang-kadang diorang baca mesej daripada application. Kadang-kadang diorang tak baca, cuma dah naik baru dia kata. Dia baca baru dia kata, oh you OKU ya? Ya. Okey. Oh tapi good lah. Semangat yang dia positif. kata. Okey, baiklah. Ini semangat yang kita nak kongsikan. Tapi untuk makluman Puan Zuraini dan juga Puan Fatimah dan juga penonton-penonton Wanita Hari, kalau Saban tahun kami di Wanita Hari ini kru-kru produksi akan bagi bunga ataupun kita bagi cenderahati kepada penonton-penonton kita. Tapi tahun ini kerana kita merasakan penonton-penonton kita ini sentiasa memberi sokongan dan dukungan yang sangat-sangat jitu kepada program Wanita Hari ini. Jadi apa yang sama-sama kami lakukan adalah dengan membuat serikat ucapan Hari Wanita dan rakan-rakan saya di produksi menyampaikan sendiri kad ini kepada wanita-wanita di luar sana. Jom kita saksikan. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin, mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta, kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa menipu dan Kita daripada Wanita Hari ini nak bagi kad ni kepada Women's Day. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak, jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayumu ingat semua bohong. Memanglah tak semua laki-laki busuk, namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya You are destined for amazing things. No pressure. Love yourself. Awesome. Thank you so much. I'm very happy you are doing this. Every day should be Women's Day. Betul tak? Betul. Every day should be Women's Day. Terima kasih. Sama-sama Aunty, memang betul, saya setuju dengan Aunty. Hari-hari memang Women's Day lah. Lagi-lagi kat Wanita Hari ni kan, hari-hari wanita. Betul lah, wanita hari-hari. Okey, kita nak tanyakan kepada Puan Zuraini sendirilah. Bagaimana sebenarnya menjadi seorang wanita yang kita juga harus menjadi inspirasi kepada orang lain. Sebab orang cakap, macam tadi Fadin kata, kadang-kadang orang kata, tapi saya kira sebenarnya memang wanita sifatnya, fitrahnya ingin dimanjakan, inginkan perhatian. Kita memang sensitif. Dan kalau boleh kita harap pasangan ataupun sesiapa boleh faham fikiran kita. Itu memang lumrahnya kita. Tetapi wanita juga tidak kurang ada banyak kekuatan dan juga kehebatannya. Seorang wanita yang mampu untuk melahirkan, seorang wanita mampu mendidik anak, menyusukan anak dan sebagainya. Menjadi inspirasi dan juga dalam masa yang sama mengawal perasaan. Walaupun kadang-kadang ada hari kita bangun tidur pagi tadi kita datang kerja ni, sebelum datang ni mungkin kita menangis. Mungkin kita rasa sakit. Tapi
Tapi bila kita berhadapan dengan orang, kita sentiasa harus buktikan bahawa kita adalah wanita yang berani, mampu untuk berdiri setanding dengan insan lain. Tidak dinafikan wanita punya semangat dan kecekalan yang luar biasa. Ya. Okay. Dan wanita ni sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit demi orang tercinta. Tapi saya selaku pemandiri kanser, aktivis kanser, saya selalu menasihatkan kalau saya boleh, kita letak diri kita nombor satu. Sebelum kita nak jaga orang, kita jaga diri sendiri. Kita berhak menikmati kebahagiaan, kita berhak menikmati kesihatan, kita berhak menikmati keamanan. Dan kita ni manusia biasa sebenarnya. Jadi ada kala kita tak larat dan letih, kita kena bagi tahu, kata saya tak larat. Dan jangan takut untuk berehat. Jangan takut untuk berhenti seketika. Jangan, kadang-kadang kalau pesakit kanser kan, dia orang kata, Puan Zaini stres, anak nak makan dia dengan sakit. Saya kata tak payah. Satu hari itu tidur. Tu sebab apa? Jangan rasa bersalah untuk kita berehat. Kerana kita insan biasa. Jadi itu je lah saya rasa, be yourself. Just be yourself. Sayangi diri anda. Betul, self-love tu. Kita selalu kan, kalau kita tanyakan, okey, kalau kita tanya soalan, siapa insan yang paling anda sayang? Kalau saya, mak saya. Okey. Siapa insan yang paling puan sayang? Mak saya. Jarang-jarang kita sebut insan diri kita sendiri. Ini yang Puan Zurana kata, kita harus sayang diri kita sendiri. Itu yang kita harus perbetulkan untuk sama-sama kita menjadi inspirasi. Sebelum banyak, kita boleh melakukan pengorbanan kan, tetapi dalam pengorbanan tu mungkin sedikit perlu ada ruang untuk diri kita sendiri. Korban, jangan kita yang terkorban. Betul lah, itu tak ada makna lagi. Okey, baik, Puan Siti singgihlah. Kalau kita lihat daripada Puan Zurana katakan tadi, ada jatuh bangunnya kehidupan kita ini. Tapi untuk terus kekal, konsisten, positif dan ada sinar hidup kita ni bukanlah sesuatu yang mudah. Kita kena sentiasa memotivasi diri. Jadi bagaimana kehidupan seharian Siti ni untuk kekal positif, kekal bersemangat? Saya dalam kehidupan seharian saya fikir positif. Saya tak kisah apa orang cakap pasal saya. Yang penting saya tahu apa saya buat. Saya tahu diri saya. Saya berdiri atas kaki saya sendiri. Alhamdulillah. Itu je. Sayangi diri sendiri dulu. Okey. Ini yang semangat kita kena ambil ni sebelum kita nak merungut, sebelum kita nak masakan tak boleh dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada juga dalam kalangan wanita yang mencabar diri mereka dalam dunia kerjaya yang didominasi oleh lelaki. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda, penonton wanita hari ini, tentang satu lagi kisah wanita inspirasi ini yang sempat dirakamkan oleh Natasha Hamzah pergi Miri baru-baru ni. Kita bersama dengan juruterbang helikopter wanita. Silakan. Okey, antara detik cemas, kami ditugaskan terbang pada waktu malam dalam keadaan cuaca yang kurang baik ke offshore. Kami terpaksa mengambil penumpang ataupun kami membuat medical evacuation. Saya rasa kalau anda rasa anda mampu, anda boleh buat. Bermula sekadar impian, berkat dorongan dari ayanda tercinta, kini segalanya menjadi kenyataan yang membanggakan. Memulakan kerjaya sebagai juruterbang semenjak tahun 2009 lagi, Sarah Sufiana Saroji telah membuktikan bahawa dirinya juga mampu melakukan kerja setanding golongan lelaki. Okey, jadi juruterbang memang cita-cita dari kecil. Saya minat tengok kapal terbang, tengok helikopter. And then saya berasal 4 orang adik-beradik, semua perempuan. So dari situ saya hanya boleh tengok. So bila kecil kita still macam boleh ke tak seorang perempuan jadi pilot. Tapi sekarang perempuan jadi pilot tu semua boleh. Perempuan semua boleh buat. Bagi wanita berusia 32 tahun ini, setiap detik berhadapan risiko dan dugaan di awan biru bukanlah pematah semangat buat dirinya. Malah dia menjadikan ia sebagai satu cabaran yang harus ditempuh dalam kerjaya. Pertama kali saya menerbangkan helikopter untuk pergi offshore. Pengalaman dia susah saya nak cerita tapi sangat menarik, amazing. Bagi saya sukakan cabaran. And saya suka buat perkara baru, belajar benda baru. So saya rasa setiap orang ingin buktikan diorang boleh buat lebih baik setiap hari. Tidak kerana lelaki atau perempuan, setiap individu akan mahukan benda yang lebih baik. Alah bisa tegal biasa.
Begitulah prinsip yang dipegang oleh Sarah. Baginya, apa sahaja bidang pekerjaan yang dilakukan wanita haruslah terus cekal dan mempunyai minat yang jitu. COVID, kami still bekerja masa COVID. Kami still terbangkan doktor ataupun medical officer daripada onshore ke offshore untuk ambil sampel, dan kami juga diberi tugas untuk bawa passenger yang positif balik untuk kuarantin. Kami perlu terbang dengan full PPE, full cover PPE, cuaca yang panas, dan kami sendiri terdedah dengan risiko untuk dijangkiti. Ada servis untuk medical evacuation, so kami pernah bawa pesakit daripada sana balik ke sini. Menceburi bidang kerjaya yang banyak didominasi golongan lelaki sudah semestinya bukan satu perkara yang mudah. Namun pada masa kini, tiada yang mustahil bagi golongan wanita untuk terus maju ke hadapan. Mungkin dululah, few years back ataupun 10 years back, bila kita mention saya nak jadi juruterbang kerana saya wanita, ada yang gelak. Ada yang rasa benda tu adalah main-main. So, kita ambil benda tu letak tepi, anggap itu sebagai cabaran, buktikan kita boleh. Untuk seorang wanita, tidak kira apa pun kerja dia, walaupun seorang suri rumah, selagi hasil dari kerja yang diberikan itu adalah yang terbaik, bagi saya itu adalah satu kejayaan. Kecekalannya membuktikan wanita itu hebat bukan sahaja ketika mendudui anak, malah juga mampu untuk mengguncang dunia. Semoga keberanian dan kecekalan Sarah setiap kali berada di awan biru terus dijadikan inspirasi. Itu dia. Ini yang kita katakan tadi kan, Farid, setiap wanita itu dia menjadi inspirasi dalam dunia dan cara mereka sendiri. Ada mungkin dalam kalangan penonton kita yang mungkin tak berkesempatan ataupun berpeluang untuk belajar tinggi. Tapi apa yang mereka boleh lakukan, mereka mungkin menjaga ibu ayah, mampu untuk membantu insan lain dalam cara dan kemampuan mereka sendiri. Dan kalau kita nak menghargai orang tu, bukan kita kena bagi barang mahal saja. Kalau kita ingat, kita belanjalah makan. Kalau kita ada rezeki, kemampuan kita nak belanja makan. Tapi kalau mungkin kita rasa kita boleh menghargai mereka dengan kata-kata, kita berikan kata-kata. Okay. Banyak lagi yang istimewa seperti Hari Wanita Sedunia pada hari ini di WHI. Kita berehat seketika, pastikan anda terus bersama dengan kami.